Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kami daripada kumpulan 3 yang akan membentangkan tajuk apa yang kami pilih daripada subjek Ekologi Global LMCR 2332. Dan guest yang kami pilih adalah Tanah Runtuh Cameron Highland pada tahun 2019. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu ahli kumpulan kami, iaitu yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Saidi Hanifi bin Salim, Imad bin Azizan, Muhammad Luqman Hakim bin Ibrahim, Muhammad Umair bin Ghafarullahuddin, Muhammad Luqman bin Hashim, Firdaus bin Idris Safawi, Muhammad Aiman bin Muhammad Yusti, dan yang terakhir Mastura binti Abu Talib. Sinopsis kajian. Di Malaysia, Cameron Highland merupakan salah satu tempat yang sering berlakunya bencana tanah runtuh. Tanah runtuh di Cameron Highland mempunyai faktor-faktor yang tersendiri. Beberapa kejadian tanah runtuh diperhatikan di Cameron Highland dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk rekod tanah runtuh pertama di Cameron Highland berlaku pada 11 Mei 1961 yang berlaku di Ringlet yang menyebabkan 16 orang terbunuh. Pada tahun 2019, iaitu kajian yang kami buat ini tidak melibatkan kematian nyawa, tetapi telah menyebabkan kerosakan kawasan persekitaran, harta benda dan jalan raya. Seterusnya adalah antara jalan yang terhalang dan rosak adalah jalan Ringlet Blue Valley dan jalan Ulu Merah. Ini berpunca dari hujan lebat yang menyebabkan hakisan tanah. Hujan lebat di tanah tinggi Cameron Highland adalah penyebab utama tanah runtuh. Ini merupakan bencana yang kerap berlaku di Cameron Highland yang menyebabkan kerugian kepada penduduk tempatan dan juga kerajaan. Dan seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian. Di dalam kajian ini, pengkaji akan menerokai beberapa aspek tentang tanah runtuh di Cameron Highland pada tahun 2019. Antara aspeknya adalah yang pertama, mengkaji tentang faktor-faktor berlakunya tanah runtuh. Yang kedua adalah mengkaji tentang kesan-kesan yang dialami akibat bencana tanah runtuh ini. Yang ketiga adalah mengkaji tentang langkah-langkah yang perlu diambil bagi menangani isu tanah runtuh. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, untuk metodologi kajian, terdapat dua kaedah kajian yang digunakan dalam penghasilan kajian ini. Kaedah yang pertama ialah secara resensi kepustakaan. Melalui kaedah ini, kami mencari bahan-bahan melalui jurnal-jurnal terpilih, artikel yang berkaitan, buku-buku ilmiah dan bahan melalui sumber internet yang berkaitan untuk dijadikan maklumat tambahan buat kami dalam menghasilkan kajian ini. Selain itu, kaedah kajian yang seterusnya menerusi kaedah kuantitatif, di mana kami mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai, khususnya pelajar UKM. Pengedaran borang soal selidik ini dijalankan selama 2 minggu bagi memberi masa yang cukup kepada responden untuk menjawab. Borang soal selidik ini diberikan kepada responden seramai 20 orang yang berumur antara 20 tahun hingga 40 tahun. Tanah tinggi merupakan salah satu daripada sumber alam bagi negara kita, yang merupakan sebahagian daripada alam sekitar dan amat bernilai kerana selain daripada menyimpan pelbagai khazanah flora dan fauna, ia turut menyumbang kepada ekonomi negara. Mengikut perangkaan, jumlah keluasan tanah tinggi di semenanjung Malaysia ialah 2.6 juta hektar berbanding keluasan seluruh semenanjung iaitu 13.2 juta hektar. Tanah tinggi didefinisikan sebagai tanah yang mempunyai ketinggian lebih daripada 300 meter dari aras laut. Kebiasaannya, pada paras ini, tanah tinggi mengalami perubahan iklim yang ketara berbanding tanah rendah, iaitu suhu yang lebih rendah. Keadaan ini mempengaruhi jenis tanaman dan kehidupan di kawasan tersebut seperti Cameron Highlands yang terkenal dengan kegiatan pertanian seperti sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Tanah tinggi juga mempunyai pemandangan yang indah dan menarik. Ia amat sesuai untuk aktiviti seperti pendakian dan pelancongan. Malangnya, tanah tinggi kini semakin diancam oleh arus pembangunan. Projek-projek seperti pembinaan jalan, perumahan, hotel, kegiatan pertanian dan aktiviti lain yang tidak terkawal sering menjadi punca kepada bencana alam di tanah tinggi. Beberapa kejadian tanah runtuh di Cameron Highlands dikenal pasti berpunca daripada aktiviti pembangunan dan pembalakan haram yang tidak terkawal. Contohnya, kejadian tanah runtuh di tapak pembinaan banglo milik kumpulan KWSP dan hakisan tanah di Pejabat Kali daerah Cameron Highland. Kejadian ini mungkin dapat dielakkan sekiranya aktiviti pembangunan di tanah tinggi dapat dikawal. Undang-undang merupakan kaedah penting yang dapat menjamin sebarang aktiviti yang akan dijalankan di tanah tinggi dilaksanakan secara berhemah demi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku, sekaligus dapat menjaga dan memelihara alam sekitar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung bahagian kes yang dipilih. Pada 25 hari bulan 5 tahun 2019 terdapat beberapa kejadian lah yang berlaku di Cameron Highland, iaitu yang pertama banjir kilat, yang kedua dan yang ketiga adalah kejadian tanah runtuh. Jadi pada 25 hari bulan jam 3 pagi sehingga jam 7 pagi terdapat hujan lebat. Hujan yang sangat lebat telah menjadi punca utama banjir kilat berlaku dan juga kejadian dua tanah runtuh. Namun dilaporkan oleh pihak polis dan pihak bomba kerosakan semuanya pada tahap minima. Jadi pihak bomba juga melaporkan contoh kerosakan tahap minima ialah air memasuki rumah hanya tahap kulali, dan kerosakan perabot juga dimaklumkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Kemudian masuk kepada kejadian tanah runtuh yang pertama, iaitu berlaku pada jam 6 pagi di kawasan kebun yang membabitkan Jalan Ulu Merah. Laluan terhalang dan ditutup untuk memastikan keselamatan lalu lintas. Kawasan tanah runtuh terbabit meliputi setinggi 15 meter dan sepanjang 10 meter. Baik, jadi kejadian yang kedua berlaku pada jam 9.30 pagi. Dia berlaku di kawasan Jalan Wrigley Blue Valley. Kejadian ini telah menjejaskanlah kawasan sekitar dan di antaranya terdapat kuari batu yang terjejas sebab tak boleh nak keluar masuk. Tanah runtuh yang berlaku merobek seluas 32 meter. 32 meter bahagian tanah. Juga dilaporkan oleh pihak polis dan pihak bomba tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Jalan Ulu Merah yang pertama tadi ditutup serta-merta untuk kerja-kerja pembersihan oleh pihak JKR. Manakala kejadian yang kedua iaitu Jalan Wrigley Blue Valley ditutup sehingga 12 tengah hari. Jadi berkenaan dengan banjir, orang ramai tidak perlu dipindahkan ke pusat pemindahan oleh banjir kilat tersebut sebab pihak bomba dah kata dia tak besar sangat. Banjir kilat tu tak besar sangat. Jadi tak perlu nak buat tempat pemindahan lah. Apabila berlakunya kejadian tanah runtuh ataupun banjir-banjir, jadi kita mesti tahu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian ini. Antaranya apabila limpahan sungai-sungai utama kerana kapasiti sungai yang sedia ada tidak mencukupi. Bila sungai-sungai yang sedia ada pun dah melimpah airnya, dan apabila berlaku hujan lebat, dia tak mampu menampung jumlah air yang ada, jadi itu akan mencetuskan banjir. Yang kedua, aktiviti pembangunan mengakibatkan mendapan sungai. Apabila sungai mendap, kemampuan air banjir itu semakin berkurangan. Jadi seterusnya, kapasiti perparitan dalaman yang sedia ada di tempat-tempat tertentu tidak mencukupi. Tambahan, sampah sarap yang tersangkut menghalang keupayaan air mengalir. Terusnya, kesan penerokaan hutan menghakis tanah berat. Jadi apabila peneroka haram ni menebang pokok, menebang hutan, dia akan menyebabkan larian air. Larian air yang berlaku apabila hujan tu dia akan membawa lumpur sekali dengan dia dan menempatkannya ke kawasan-kawasan sungai. Jadi kita boleh tengok seperti kejadian yang berlaku di Kuala Terla, juga di Cameron Highland pada tahun 2016. Pada kejadian ini terdapat 1,000 orang asli yang terkandas selepas jambatan utama yang menghubungkan 4 kampung runtuh disebabkan banjir inilah, sebabkan banjir. Jadi tumbuhan-tumbuhan dan pokok-pokok yang padat juga memainkan peranan yang penting. Kita tengok pokok-pokok, sebenarnya pokok ni juga penting untuk menghalang banjir. Sebab apa? Sebab daun-daun pokok tersebut dia menadah sejumlah besar air. Apabila dia menadah sejumlah besar air, dia akan mengurangkan taburan air yang jatuh ke muka bumi. Seterusnya dia akan memperlahankan larian air dan melengahkan tempoh larian air itu memasuki sungai. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan penyelesaian kes. Penyelesaian kes bagi kes tanah runtuh di Cameron Highland, iaitu Kementerian Kerja Raya KKR sudah memasang sistem amaran awal yang dikenali sebagai EWS. Sistem amaran awal ini dapat mengesan sebarang peruntuhan susulan tanah runtuh yang akan datang. Kemudian sistem amaran awal ini anggarannya adalah kedalaman peruntuhan itu setinggi 250 meter dan sepanjang 600 meter. Jadi ini adalah penyelesaian kes yang dilakukan oleh kerajaan kepada tanah runtuh yang berlaku di Cameron Highland. Kemudian cadangan alternatif yang boleh diberikan, kerajaan membina sistem perparitan yang terancang supaya tidak berlaku tanah runtuh kepada tanah runtuh yang akan datang nanti. Kemudian kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang seperti membina bangunan-bangunan di lereng-lereng bukit supaya tidak berlaku tanah-tanah runtuh yang akan datang nanti. Seterusnya saya akan berikan kepada sahabat saya. Okey, seterusnya ialah cadangan penambahbaikan kes. Cadangan penambahbaikan kes terdapat 4 perkara yang ingin saya bentangkan. Yang pertama ialah mengadakan kempen kepada pengusaha-pengusaha pembangunan untuk menggunakan aktiviti-aktiviti pembangunan di Cameron Highland. Seterusnya ialah pengubahsuaian di lereng-lereng bukit agar tidak terlalu curam. Yang ketiga ialah
menganjurkan kempen bumi hijau khususnya di Cameron Highland. Dan yang terakhir ialah membina saluran-saluran air yang sempurna di kaki-kaki bukit di Cameron Highland. Analisis data. Data diperoleh melalui borang kajian selidik yang telah dilakukan ke atas 20 orang responden. Merata umur berusia lingkungan antara 20 hingga 30 tahun. Kesemua responden telah bersetuju bahawa tanah runtuh berpunca daripada tabiat manusia. Gambar rajah yang kedua pula menunjukkan bahawa 85% responden telah bersetuju bahawa tanah runtuh mempunyai kaitan dengan masalah ekologi, manakala 15% lagi tidak bersetuju. Merujuk kepada graf 1 dan 2, responden mempunyai kesedaran mengenai kepentingan menjaga ekosistem negara, tetapi kurang memahami berkaitan antara punca berlaku tanah runtuh dengan ekosistem bumi. Oleh itu, ilmu pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai ekosistem dan biodiversiti perlu diberikan kepada masyarakat umum. Bagi gambar rajah yang ketiga pula adalah mengenai kejadian punca tanah runtuh berlaku. Seramai 85% responden telah bersetuju bahawa punca tanah runtuh berlaku daripada manusia seperti pembangunan yang tidak terancang, pembalakan haram, rancangan bandar yang gagal serta wujud sistem kapitalisme. Manakala seramai 15% responden pula bersetuju bahawa punca tanah runtuh di Cameron berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi seperti banjir dan tekanan air yang tidak dapat dibendung. Baik, untuk hasil kajian, melalui hasil kajian yang dijalankan, mendapati bahawa 17 orang bersetuju akan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Cameron Highland berpunca daripada permasalahan sistem ekologi yang terjadi akibat tangan-tangan manusia, dan manakala 3 orang lagi tidak bersetuju. Selain itu, ulasan responden yang bersetuju bahawa tanah runtuh yang berlaku mempunyai berkaitan dengan sistem ekologi rata-rata menjawab akibat penerokaan haram yang berleluasa, yakni penebangan pokok-pokok serta pembangunan yang semakin hari semakin banyak. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahawa pihak pemaju yang tidak bertanggungjawab mengkaji dengan mendalam terlebih dahulu mengenai struktur tanah dan sebagainya. Oleh yang demikian, terjadilah kejadian tanah runtuh ini yang mendatangkan pelbagai masalah kepada masyarakat setempat serta boleh meragut nyawa. Responden yang tidak bersetuju pula mengatakan bahawa kejadian tanah runtuh ini berlaku akibat iklim cuaca yang tidak menentu yang terjadi pada negara kita. Dengan sebab itulah mereka yang tidak bersetuju menganggap bahawa ianya adalah suatu bencana alam yang biasa berlaku di mana-mana sahaja. Seterusnya, kajian ini mendapati bahawa responden memberikan beberapa cadangan agar masalah ini dapat diatasi dengan lebih baik dan berkesan. Antaranya adalah membuat sistem perairan yang lebih efektif menggunakan teknologi yang terkini supaya air dapat mengalir dengan lebih lancar ke bawah bukit apabila hujan lebat. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahawa pihak kementerian yang berkaitan seperti Jabatan Alam Sekitar Malaysia JASM perlu membuat sesuatu yang dapat menyedarkan rakyat tentang masalah ini seperti pengiklanan, pengedaran poster, ceramah dan sebagainya. Di samping itu, terdapat responden yang memberi cadangan bahawa kuat kuasa undang-undang dan tindakan yang tegas perlu diambil berat oleh pihak kerajaan bagi mengawal aktiviti haram ini berlaku dengan lebih meluas lagi. Dan akhir sekali, responden juga turut memberi cadangan bahawa pihak berkuasa perlu lebih bertanggungjawab dan berintegriti dalam menguruskan pembukaan serta penebangan hutan kepada pengusaha ladang. Pengusaha ladang juga perlu bertanggungjawab dalam memastikan operasi mereka mencapai standard yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik, untuk kesimpulan, tanah tinggi adalah antara sumber alam yang terpenting. Jika tiada langkah pengawalan terhadap aktiviti pembangunan di sekitar kawasan ini, ia pasti akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Sehubungan dengan itu, tindakan menguatkuasakan undang-undang secara berterusan di samping memastikan garis panduan yang berkaitan dilaksanakan sepenuhnya dilihat sebagai langkah perlu bagi memastikan kemerosotan kualiti alam sekitar di kawasan tanah tinggi tidak berlarutan. Tindakan segera seharusnya diambil untuk menangani masalah yang sedia timbul dengan menjalankan kerja-kerja pemuliharaan terutamanya di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti berlaku kerosakan. Langkah-langkah yang boleh diambil antaranya ialah melakukan penanaman semula di cerun-cerun yang terdedah di samping menjalankan kerja-kerja menstabilkan cerun supaya hakisan dan kejadian tanah runtuh dapat dielakkan daripada berlaku atau kembali berulang.
Hakikat yang kita perlu sedar ialah populariti sesuatu kawasan tidak bergantung kepada hotel dan kondominium yang mewah. Sebaliknya, pada alam semula jadinya yang indah. Pertanian organik juga haruslah digalakkan di Cameron Highland. Dengan sejarah panjangnya sebagai pusat pertanian tanah tinggi, harus menjadi model contoh pertanian lestari dan bukan model kemerosotan alam sekitar. Ia juga patut menjadi contoh resort eko-pelancongan yang lestari, yang terkenal di dunia dan bukan sebagai contoh pelancongan yang memusnahkan alam sekitar. Tanah tinggi ini atau tanah tinggi lain di Malaysia tidak seharusnya menjadi model bagi pengkritik untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana teruknya pembangunan yang tersilap. Jadi pada akhir sekali, sebagai lampiran kajian kes tanah runtuh Cameron Highland pada tahun 2019 ini yang menunjukkan bahawa pada keratan akhbar yang bertajuk Cameron Highland terdedah risiko tanah runtuh, dan juga lampiran sebagai berita awani yang menunjukkan bahawa tanah runtuh akibat hujan lebat baik pecah di Cameron Highland dan juga tanah runtuh banjir kilat melanda Cameron Highland, dan akhir sekali yang menunjukkan lokasi tanah runtuh iaitu pada Jalan Reglet Blue Valley dan juga Jalan Ulu Merah. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.